Hello guys, salam sejahtera semua. Hari ni saya ada episod kelima untuk setting sprocket cara yang betul, yang senang faham. Sebelum tu nak tengok, kita jangan lupa subscribe dulu. Subscribe, tekan loceng YouTube channel GSM Racing. Terima kasih. Okey, semua agak boleh tahu lah. Sprocket belakang besar, tikak kuat kan. Depan besar, lajak kan. Ni kita tunjuk gambar dia. Cara senang faham. Belakang besar, depan kecil. Tok naik. Tok naik tu maksudnya pickup lah. Pickup. Pickup kuat. Okey, yang ni sedang. Kalau nak speed kuat, enjin yang padu-padu, sprocket belakang kecil, depan besar. Yang ni dia gambar ni over lah. Dia besar pada yang motor pickup. Besar semata dua, memang speed laju lah. Yang ni basic semua orang dah tahu lah kan. Kita tengok yang ni senang faham. Dia senang je nak tahu, nak cara nak tukar sprocket, setting sprocket bagi sesuai dengan enjin. Memang mudah lah kalau faham tu. Tak payah ikut orang kata motor ni sprocket 38, 40. Bukan lagu tu. Dia kena tengok berat badan kita, distance jalan, jarak jauh mana yang kita guna. Yang tu kita kena ambil tahu. Lepas tu power enjin kita, peak power di mana. Yang tu kena ambil tahu lah. Peak power di mana, nanti kita tunjuk graf dyno. Okey, kita bagi cara permulaan lah. Basic lah. Kita tengok di motor standard dulu. Kita nak masukkan sprocket berapa yang betul. Dia mudah ya. Motor standard, kalau kita beli motor standard, tak kira lah. Ni saya ambil basic lah, Y15 ni kan. Kita cari di Google ke atau katalog motor yang kita nak beli. Contoh kita nak beli Y15. Kita tengok di sini. Nampak specification, spek motor Y15. Dia dah tulis lah. Okey, horsepower, maximum horsepower di 8500 RPM. Maximum power dah 11.3 horsepower dah, 8500 RPM. Kalau kita beli motor baru, ni spek motor standard lah. Semua standard lah. Tayar apa standard, ECU standard. Kita naik dia 5 speed. Kita nak tengok badan kita sesuai tak dengan sprocket motor standard. Motor standard Y15 yang kita baru beli ni, benda standard semua. Kita naik top speed gear 5. Dia nak tahu sprocket finishing, dia final ratio. Sprocket itu final ratio. Nak power tak power di sprocket. Yang tu lah kunci lah kali, final ratio. Kita naik top speed, RPM kita kena tengok RPM lah. Gear 5 dalam sekilo 2 kilo tu, RPM naik pacak di mana. Contoh kalau kita pacak, RPM pacak di 10 maknanya over lah. Over pada power. Dia tulis RPM 8500, horsepower 11.3. Kita kena tahu sprocket, cari sampai meter RPM tu tunjuk di 8500. Yang tu yang betul. Bukannya kata motor baru standard nak guna sampai 12,000. Kalau motor standard ni dia dekat dah 10 lebih, dekat dah. Kita kena pakai RPM 8,500 untuk motor standard. Tak kisahlah motor apa pun, kita tengok di situ. Kalau motor tak ada meter RPM, agak susah sikit lah. Kadang orang dia tukar meter yang ada RPM, senang buat aja lah. Kebanyakan rider yang pro, dia boleh rasa lah, lepas pada RPM 9,000 motor tak ada power, tak pergi. Maksudnya kita guna terlebih power tu. Power kita dah guna lebih dah, overboost dah. Contoh yang ni lah, kita tunjuk graf dyno lah. Ni graf dyno.
Jauh sikit. Ras dyno. Okey, dia sampai ke puncak ni, peak power ni, garisan biru puncak ni. Okey, ni motor modified lah. 11.1 power dia di sini. Kita kena adjust sprocket, top speed gear 5 kena di 11.1 lah. 11.1 atau maksimum pun 11.5 lah. Dia tak boleh pergi lagi. Kalau 11.8 power drop, power down. Yang tu lah basic dah. Senang dia cara dia. Kita turun sprocket lagi. Kalau contoh motor tak sampai RPM, tak sampai top speed baru 7,000, kita naikkan sprocket tu. Naik sprocket sampai jumpa ke angka yang kita dyno atau ikut spek OEM ni, spek motor OEM. Contohlah kita tunjuk meter lah, meter RPM lah. Yang ni tunjuk meter yang canggih sikit. Ni RS125GP. Okey, kita run gear 1, gear 1, 2, 3, 4. Jangan pergi tengok. Memang sampai punya RPM, memang sampai. Gear 1 telah lah, lagi sampai lah. Habis lah RPM 1. Memang sampai lah. Dia penting di gear ujung kali. Gear 5. Motor yang 5 speed gear 5 lah. Motor yang 4 speed gear 4 lah. Kalau motor 6 speed gear 6 lah. Kita kena tengok di situ. Contoh Y15 5 speed, dia kena guna RPM pacak di 8,500. Time tu climax dia. Time tu tempat yang paling power dia. Kalau kita kurang sikit, power tak sampai lah di situ. Motor rasa berat lagi. Kalau kita naik rasa 9,000 setengah, memang terlebih pada power lah. Motor tak pergi, enjin gerak. Tu orang panggil overrev. Overrev maksud dia di situ lah. Overrev, overboost, overrev. Dia terlebih dah. Kena turun balik lah. Turun sampai ke 8,000. Kalau nak motor RPM tinggi, kita kena upgrade lah. Tukar ECU, buat heat, buat block, exhaust. Power dia akan naik lah. Macam mana kita nak tahu lah, kata motor buat nak kena atok sprocket. Itulah kena dyno. Mesin dyno tu kena ada lah. Kena pergi dyno lah. Kalau motor injection boleh lah dyno sekali, tuning sekali. Penting dia kena dyno lah. Kalau motor carburetor, motor yang kebanyakan tuner tak mahu nak naik dyno, tak mau sebab carburetor lambat buang masa, pergi sewa dyno. Saya pergi tahu kedai dyno, saya nak run dyno, tengok horse. Okey, ini mesin dyno lah. Ni gambar mesin dyno. Boleh try run. Tengok horsepower berapa boleh dapat run dyno. Lepas tu kita ada pergi run dyno, kita dapat graf. Okey, graf lagu ni. Contoh lagu ni. Okey, kita ada upgrade spek dah kan. Kita dah buat motor yang kuat-kuat. Upgrade spek, kita nak atok sprocket. Cara dia macam tadi lah yang saya cakap tu. Kalau boleh tu kena pergi run dyno lah. Pergi naik dyno tengok. Tak kisahlah motor 2 stroke, 4 stroke pun boleh naik dyno punya. Atas budi cara kedai dyno lah. Kadang kedai dyno dia tak mau. Kita pergi run tengok power lah. Bagi tahu kata nak run tengok horsepower. Mungkin murah sikit lah dengan nak tuning kan. Rasa tak sampai 100 kot. 50 ringgit 100 lagu tu lah. Kalau datang sini, kalau nak run tengok power, kami ambil dalam 50 ringgit je. 2-3 kali run dapat result, dapat graf lagu ni. Tuan motor pun boleh tahu, pomen boleh tahu kata okey, power motor ni kalau aku buat apa, power naik sampai mana. Lagu tu lah. Kita nak tengok graf dyno je. Contoh kita dah run dah, dapat 35 horsepower. Ni 35 horsepower. Sebelum ni 34 horsepower 0.9. Peak power dia di 11.1. Torque dia di 9. Dia mau cantik, kita adjust sprocket sampai ke 11.1. Untuk nak passing gear, kita nak masuk gear, dia akan jatuh 2000 RPM. Kita tarik semua gear memang lagu tu. Kita tarik 1000 lebih atau 2000 RPM jatuh.
Kita tarik sampai 11, kita passing gear. Pum pum pum, kita passing gear. Jangan tarik lebih pula. Tarik lebih sampai ke 12, tak gunalah, motor tak jalan lah. Tarik sampai tempat yang ada power, kita masuk gear. Tu baru perfect. Kalau rider yang pro, dia boleh tahu nya, dia boleh rasa nya. Dia tak ada meter RPM apa pun. Dia boleh rasa kata motor mari ya, motor datang power, dia terus passing gear. Dia tak tunggulah. Kalau tunggu, dia tahu dah akan motor lembut. Motor lembut kira point, rugi point lah. Passing gear tu, speed tu. Lepas tu sampai ke ujung gear, banyak motor racing, dia orang ada meter RPM saja. Motor racing lah, semua ada RPM. Meter speed memang tak banyak lah yang orang pakai. Meter kebanyakan penting RPM lah. RPM kita boleh tengok power motor. Nak passing gear apa senang. Lepas tu ada orang tanya nak kira ratio sprocket macam mana. Lah ni kalau kita nak basic lagu ni, kita tak payah duk fikir pasal ratio untuk geng pro lah. Geng pro bukannya kata semua orang tak pro. Orang ratio sprocket nanti saya nak ajar cara ratio sprocket. Dia ratio sprocket dia untuk dalam track, kita nak tepat, kita nak sprocket yang tepat. Dalam race memang tak boleh try dah. Rider datang kata, abang, sprocket tak cukup lah, sprocket besar sangat lah, motor overrev lah. Kita nak kira taktik kira ratio. Nanti saya tunjuk cara kira ratio. Contoh ni, 11 sprocket 11 20 1.8, 12 sprocket depan 12. Ni ratio dia lah. Normal motor standard Y suku lah 42 ratio 3 lagu tu lah. Kita nak kutik halus punya ratio sprocketnya halus sekali. Kalau kita naik on road, kita pakai cara yang saya ajak tadi lah. Tapi kena ada RPM lah, kena tahu baca RPM lah. Jangan pakai sampai habis RPM, tak gunanya, buang masa, rosak enjin stres. Kita nak gagah apa, kalau power dia jatuh. Yang ni graf ni agak cantik tengok, tapi sampai ke RPM 11 lebih dia jatuh dah power. Nampak kan? Sebab kita ada dyno, kita test atas dyno, kita boleh tahu. Kalau orang yang hari-hari rider, dia selalu bawa motor, dia boleh feeling di sini. RPM 9 ke 11 motor power, lepas 11 tak ada power dia dah, motor berat. Yang tu lah kalau rider yang pakar-pakar kan. Kita tengok graf macam-macam graf lah, macam-macam motor, karakter motor masing-masing karakter motor. Yang ni sampai ke 12, dia 12 lebih dia makin turun. Kalau motor peak power di 12, kita cari top speed di 12. Senang ya, basic je, senang, tak payah pening dah, tak payah pakai teori lah, buat macam profesional tu, tak payah sampai tahap tu lah. Kita adjust sprocket ikut badan kita, ikut jalan naik bukit, ada efek. Turun bukit, kalau motor macam nak lawan lah. Okey, ni motor nak lawan 1 kilo, jalan agak naik bukit, kita kena try dulu di jalan situ. Mungkin badan kita dengan motor tu, sprocket tu tak betul. Contoh motor yang race 1 kilo 35 horsepower di RPM 11.5, pergi try track ni, dia naik bukit tak sampai top speed, tak sampai 11.5, dia tu ada 10 ujung, 11 RPM 11. Rider dan mekanik kena balik main buat kerja lah. Buat macam mana nak naik 1 mata ke, setengah mata pun boleh buat. Taktik dia lah di ratio ni. Nanti kita akan sambung video kedua untuk kira ratio sprocket dengan gear. Memang sama punya, pakai kalkulator atau pakai chart ni. Okey, terima kasih. Kalau yang tak faham, kalau yang faham boleh komen. Nanti ada video seterusnya. Buat video panjang-panjang nanti orang bosan, tak boleh tengok, orang jemu tengok. Yang ni kita buat pendek-pendek, agak dalam 10 minit 15 minit.
Cantik lah. No. Okey. Tunggu part 2 pula. Ratio sprocket, setting sprocket part 2. Terima kasih semua. Bye bye.